waktu ini, dan kita dalam segmen Alpha 102 untuk hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk kesan bencana terhadap haiwan, dan sudah pun berada di konti pagi ini kita raikan kehadiran Yang Berusaha Dr. Suratan Kamarudin yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Doktor, sihat pagi ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, kita nak tanya berkenaan dengan bencana alam yang melanda di beberapa negeri telah menyebabkan kemusnahan harta benda alam sekitar, kehilangan nyawa dan pelbagai lagi. Jadi tidak terkecuali sebenarnya doktor, haiwan ternakan turut menjadi korban selain binatang liar yang tinggal di dalam hutan didapati keluar daripada habitat selesanya. Jadi adakah haiwan dan hidupan liar itu terpaksa menjadi collateral damage akibat kejadian fenomena alam ini? Silakan doktor. Ya, sebenarnya ya bila berlakunya bencana alam ini, dia bukan saja beri kesan kepada kita ya. Kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kadang-kadang punca pencarian pun hilang juga. Tetapi ia juga terkesan kepada haiwan ternakan, termasuk juga hidupan liar lah ya. Yang mana kadang-kadang bencana ini boleh menyebabkan kemusnahan kepada habitat ya, kehidupan dia, sumber makanan dia dan sebagainya. Cuma kita sedar pada masa kini rakyat kita semakin sensitif dan prihatin tentang isu-isu yang menimpa haiwan ternakan dan juga hidupan liar ya. Kerana itu jabatan kita mengambil berat dan juga memberi perhatian kepada isu-isu bencana alam ini untuk memastikan kesejahteraan dan juga sumber makanan terutamanya kepada haiwan ternakan ini tidak terjejas lah bila berlakunya bencana alam. Yang mana kita menitik beratkan aspek-aspek bagaimana kita boleh memberikan perlindungan tambahan ya, ataupun memudahkan urusan pergerakan daripada kawasan bencana kepada kawasan yang lebih selamat dan sebagainya, dan turut membantu dari aspek penjagaan kesihatan ya, selepas bencana itu. Jadi untuk itu kita telah membangunkan strategi dan pelan tindakan terutamanya membentuk pusat-pusat kawalan operasi di setiap peringkat lah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat federal, supaya dapat wujudkan kerjasama untuk mengurangkan risiko bila berlaku yang bencana ni lah terhadap haiwan peternakan. Bagi hidupan liar tu mungkin saya tak bincangkan lebih dalam di situ sebab dia melibatkan agensi yang lain lah yang mengawal selia hidupan liar tu. Jadi pusat kawalan operasi bencana PKOB ni ada di setiap daerah dan juga negeri yang bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Jadi pengurangan risiko bencana adalah tindakan masa hadapan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan keselamatan haiwan peliharaan serta ternakan dilindungi. Jadi baru-baru ini Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang juga ada menyatakan perkara ini dan mencadang jalinan kerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Haiwan Antarabangsa. Jadi bagaimana respon DVS sendiri? DVS sebenarnya sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak lah sama ada pihak-pihak dalam negara ataupun di luar negara, NGO ataupun agensi kerajaan lain termasuk juga sukarela bagi kita membantulah mengurangkan kesan bencana yang menimpa haiwan ternakan ini dan sebenarnya kita bersama-sama dengan pihak agensi pengurusan bencana negara NADMA, di mana kita merupakan salah satu agensi yang menjadi anggota di situ. Jadi kita bersama-sama mengikuti pelan tindakan yang telah digariskan di bawah NADMA lah jadi kerana itu DBS mempunyai jawatankuasa bencana kita ya untuk menguruskan kejadian-kejadian bencana inilah dan kita sentiasa berkongsikanlah maklumat-maklumat daripada agensi kerajaan yang menyalurkan maklumat penting terutamanya macam perubahan cuaca kan perubahan cuaca ataupun dari segi paras sungai dan sebagainya. Semua maklumat-maklumat itu kita salurkan kepada pelanggan-pelanggan kita lah terutamanya macam peternak-peternak sebagainya supaya mereka boleh mengambil langkah yang perlu sebelum berlakunya bencana lah Dan kita memang war-warkan perkara-perkara ini dalam semua media jabatan lah termasuk Facebook,
kita punya website dan sebagainya. Jadi sentiasa berkongsi infografik dan sebagainya lah, keluarkan betul. peringatan mengenai persediaan ataupun langkah yang diambil lah di laman media sosial seperti yang doktor nyatakan tadi. Jadi doktor, boleh doktor terangkan secara ringkas langkah-langkah pengurusan bencana yang diamalkan oleh DVS ni? Kita sebenarnya ada mempunyai manual pengurusan haiwan semasa bencana lah ya. So di dalam manual itu menunjukkan kepada kita apakah tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan, sama ada sebelum berlakunya bencana, semasa bencana berlaku dan juga selepas bencana itu. Contohnya kalau sebelum bencana berlaku, kita lebih awal menyediakan pusat-pusat operasi lah ya. Terutamanya di peringkat daerah negeri yang mana kita akan kumpulkan semua data yang perlulah. Data berkenaan dengan peternak-peternak kita, data berkenaan dengan populasi ternakan, di mana ternakan-ternakan itu berada dan sebagainya ya, supaya kita maklum, terutamanya di kawasan-kawasan yang selalu berlaku bencana lah. Dan sebenarnya sebab bencana ini selalu berlaku, maka kita sebenarnya telah mengenal pasti pun tempat-tempat yang sesuai menjadi tempat perpindahan sementara bila berlaku bencana ya. Dan selalunya terletak berhampiran dengan kawasan-kawasan peternakan kita lah ya. Jadi di peringkat daerah negeri bersama dengan peternak-peternak, kebanyakannya telah pun maklum tentang tempat-tempat yang lebih selamat ini. Cuma kita nak menggerakkan peternak-peternak kita supaya tindakan dibuat lebih awal sebelum bencana berlaku ya. Jadi sebelum bencana itu mereka dah bersiap sedia dah. Kalau kata ke arah lebih teruk, maka mereka akan segera berpindahlah ke tempat yang lebih selamat. Bantuan yang boleh kita berikan semasa bencana berlaku mungkin sulit sikit, sebab staf kita tak terlatih untuk bekerja dalam keadaan berisiko ya, kerana itu akan melibatkan keselamatan diri kan. Kerana itu kita lebih banyak membantu sebelum berlaku bencana ataupun selepas bencana mula mereda lah. Bila bencana mula mereda, kita akan lebih segera masuk ke dalam kawasan bencana untuk memberikan bantuan lah. Jadi organisasi pengurusan haiwan semasa bencana ni beroperasi seperti yang digariskan dalam manual pengurusan haiwan semasa bencana lah. Ya, betul. Jadi doktor, bagaimana dengan pusat operasi bencana pula? Adakah DVS ini mempunyai pusat-pusat seperti ini? Kita ada satu pusat yang menjadi sebagai pusat operasi induk kita di Ibu Pejabat Putrajaya. Selain daripada itu, kita mempunyai pusat-pusat operasi di Ibu Pejabat Negeri ya. Selain daripada di daerah-daerah yang memang terlibat secara langsung lah dalam keadaan bencana. Jadi maklumat itu disalurkan daripada pusat bencana daerah kepada negeri dan seterusnya kepada kita di Ibu Pejabat lah. Jadi melalui data-data maklumat yang disalurkan itu, kita akan menentukan apakah bantuan yang sesuai untuk kita salurkan kepada pusat-pusat ataupun bilik gerakan kita lah ya. Jadi bilik gerakan bencana ini selalunya akan diaktifkan lah. Selalunya lebih awal daripada musim bencana itu. Selalunya kalau macam banjir contohnya, dia selalu berlaku di musim tengkujuh kan. Jadi seawal mungkin sebelum tengkujuh itu bermula, kita telah mula pun menggerakkan pusat-pusat pusat-pusat operasi ini, terutamanya dalam mengumpulkan maklumat dan data lah di lapangan. Jadi bilik gerakan bencana DVS ni bertindak sebagai pusat penyelarasan lah bagi semua aktiviti berkaitan pengurusan haiwan semasa bencana. Baik doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan kesan bencana terhadap haiwan. Kita juga ada di perbincangan kita ini ada disiarkan di Facebook rasmi kita, Nasional FM Sentiasa di Hati, bersama penerbit kita Wahidah Yaakob. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami hanya di Nasional FM Sentiasa di Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan tajuk Alpha 102 pada hari ini, yang kita undang di konti pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Suratan Kamarudin yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Veterina, yang kita bicarakan iaitu kesan bencana terhadap haiwan. Jadi doktor, kita nak sambung kembali ya doktor perbincangan kita pada
pagi ini. Bukan saja manusia, Dr. Haiwan yang terperangkap dalam banjir ini juga sering mengalami tekanan, kejutan, kerosakan anggota badan. Ada juga yang kehilangan darah, dehidrasi dan akhirnya mati akibat lemas. Jadi bagaimana pihak DVS ini membantu dan juga melindungi haiwan ini sebelum, semasa dan juga selepas bencana, Doktor? Kita akan mengikuti manual pengurusan haiwan semasa bencana yang telah kita wujudkan di peringkat jabatan kita lah ya. So semua staf kita di peringkat negeri, daerah semua tu akan mengikuti lah garis panduan dalam manual pengurusan haiwan tu ya. Jadi dalam manual pengurusan haiwan semasa bencana itu dia meliputi semua jenis tindakan lah, semasa sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana lah. Jadi selalunya sebelum bencana itu kita lebih awal telah membuat hebahan lah kepada peringkat negeri dan daerah ya, terutama isu-isu daripada meteorologi tentang perubahan cuaca dan sebagainya yang kita maklumkan sehingga ke peringkat daerah, di mana pegawai-pegawai kita di daerah selalunya akan mewawarkan di kalangan peternak-peternak yang di bawah jagaan mereka lah ya. Dan kita juga selalu membuat latihan-latihan simulasi ya, di kalangan staf-staf kita di lapangan lah, supaya mereka dapat orang kata menggerakkan tindakan penyelamatan ya, dalam keadaan-keadaan tertentu lah di lapangan tu ya. Dan kita tahu apabila berlaku bencana ni selalunya isu utamanya adalah dari segi kemusnahan kawasan sumber makanan dan sebagainya. Kerana itu kita perlu menyediakan lebih awal lah makanan gantian untuk kita berikan kepada ternakan selepas bencana, kerana sumber makanan mereka telah hilang akibat bencana tadi. Jadi kita wujudkan bekalan-bekalan makanan ini melalui kursus-kursus lah. Kursus contohnya kursus pembuatan silage kursus pembuatan hay dan sebagainya. So semasa kursus, peserta-peserta kursus yang sebenarnya kebanyakannya terdiri daripada peternak-peternak kita juga ya. Jadi mereka belajar cara membuat makanan tambahan daripada pastura, daripada rumput dan sebagainya, dan disimpan, dan akhirnya makanan itulah yang akan digunakan sebagai makanan gantian ataupun bantuan setelah berlakunya bencana lah ya. Jadi kebanyakan negeri akan menyediakan kursus yang berkenaan lah. Selain daripada itu, ladang-ladang kita sendiri juga ya telah mula menguruskan kawasan pastura jabatan dan menjadikannya sebagai makanan yang tersedia untuk diagihkan sebagai bantuan makanan lah. Selain itu, kita juga akan mengenal pastilah kawasan-kawasan di mana yang sesuai untuk dijadikan kawasan pemindahan ternakan lah ya. Dan semua tempat-tempat yang lebih tinggi yang selamat itu selalunya dimaklumi oleh peternak-peternak kita lah, kerana selalu kawasan-kawasan selamat ini berdekatan dengan kawasan-kawasan peternakan ya. Dan selalunya selepas bencana lah ya, dan kita mengharapkanlah bila maklumat itu diberi sebelum bencana tersebut, peternak-peternak kita telah dapat memindahkan ternakan mereka sebelum bencana menjadi semakin teruk lah kan ya. Jadi selepas bencana berlaku, selalunya kita akan masuk ke kawasan, bukan selepas bencana totally selesai, tetapi apabila bencana itu mereda kan, kita akan segera masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada peternak-peternak kita lah ya. Selain daripada bantuan secara langsung daripada kita kepada peternak-peternak, sebenarnya jabatan juga melalui kementerian juga menyalurkan bantuan melalui program pembangunan semula projek agro makanan lah ya, dan juga tabung bencana pertanian, yang mana ada peruntukan disediakan untuk membuat perolehan bagi sebahagian daripada sebagai menggantikan sebahagian daripada peralatan atau kemudahan yang musnah akibat banjir, akibat bencana lah kan ya. Contohnya pada tahun 2023 seramai 288 peternak kita ya, yang terkesan akibat banjir menerima bantuan lah ya, yang berupa perkakasan peralatan dan kemudahan ladang ya, yang melibatkan nilai lebih daripada 1.2 juta lah ya. Jadi melalui bantuan itu kita harap peternak-peternak kita dapat dibantu untuk memperbaiki lah kerosakan-kerosakan yang berlaku di ladang ataupun di kandang peternakan mereka lah ya. Selalunya apabila kita masuk ke kawasan-kawasan peternakan itu, kita turut sama membawa makanan-makanan ternakan ya, peralatan seperti mesin perincih, kemudian pagar-pagar, kawat duit dan aksesori sebagainya.
selain daripada bahan-bahan binaan lah untuk pemberikan kandang. Tapi pada bantuan yang pertama tu mesti dalam bentuk makanan dan ubat-ubatan lah. Kerana kita tahu bila berlaku bencana, sumber makanan setempat tu susah dicari. Jadi kita perlu bagikan makanan tambahan sebelum rumput kembali tumbuh dan sebagainya selepas bencana kan ya. Jadi itu antara proses lah yang dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas. Jadi doktor, penternak yang bergantung kepada sara hidup kepada penternakan ini akan terjejas teruk apabila ditimpa dengan bencana inilah, kerana haiwan paling kurang diutamakan dalam pengurusan bencana. Jadi apakah langkah yang telah ataupun yang sudah pun diambil bagi membantu para penternak dan haiwan ternakan mereka ni, doktor? Sebenarnya kita sentiasa dalam usaha untuk mengurangkan risiko bencana ni daripada semasa ke semasa lah Kerana itu bagi orang awam yang ingin melibatkan diri dalam industri peternakan, selalunya mereka digalakkan untuk mengikuti kursus-kursus asas peternakan Jadi melalui kursus-kursus asas itulah kita telah pun mendedahkan kepada mereka pentingnya tentang lokasi peternakan itu Kita bukan boleh membina peternakan di sebarang tempat, tapi kena ada lokasi yang paling sesuai dan strategik lah. Jadi di antara pendedahan yang kita buat semasa kursus-kursus asas peternakan itu termasuklah pemilihan lokasi yang dapat menyelamatkan kita daripada bencana yang berlaku lah. Contohnya dari segi pemilihan tempat, mestilah di tempat yang lebih tinggi, yang selamat daripada banjir kan. Dan begitu juga dalam pembinaan kandang dan sebagainya, jangan kita mendirikan kandang dengan menghadap matahari ke apa ke yang boleh menyebabkan kepanasan yang melampau kan. Selalunya menghadap matahari ni adalah hujung bangunan Dan begitu juga jangan kita bina bangunan rebang kandang kita menghadap laluan angin, kerana itu boleh menyebabkan kerosakan dan sebagainya kan. Di samping perlunya tumbuh-tumbuhan sebagai pelindung angin dan juga pelindung matahari ditanam dengan jarak yang lebih selamat dengan kandang semua tu Jadi semua langkah-langkah keselamatan, pemilihan lokasi yang sesuai untuk peternakan tu diterangkan dalam kursus-kursus asas kita lah. Namun kita tahu ada juga peternakan yang dilakukan oleh orang-orang kampung yang selalunya membuat peternakan di kawasan tempat tinggal dan sebagainya kan Kerana itu kita nampak selalunya projek-projek peternakan komersial jarang terlibat dalam bencana sebab benda-benda ni telah didedahkan dan diikutilah kecuali peternak-peternak di kawasan-kawasan kampung lah Jadi itulah kita akan bantu mereka ini dengan segera memindah ternakan lah kalau kata berlakunya bencana tersebut terutamanya banjir. Macam negara kita selalunya banjir lah yang banyak berlaku kan dan melibatkan bantuan pemindahan tu. Selalunya bila kita maklumkan kepada peternak kita kemungkinan berlakunya banjir, peternak kita sendiri telah dapat memindahkan ternakan mereka, kecuali kalau dalam keadaan tertentu mereka memerlukan kenderaan, kita turut membantulah menyediakan lori dan sebagainya untuk memindahkan ternakan ke tempat yang lebih selamat Jadi kenal pasti lokasi yang sesuai jugalah. Perlu. Bagi mereka yang ingin menternak, pastikan tempat yang kita pilih memang sesuai dan kurang risiko untuk mengalami bencana lah Dan selain itu juga DBS seperti yang doktor nyatakan memberikan bantuan dalam bentuk ubat-ubatan, rawatan, khidmat nasihat. Itu yang saya terangkan tadi bila saja bencana itu mereda, kita akan masuk ke kawasan peternakan, ke kampung-kampung sebagainya, pergi ke tempat di mana ternakan-ternakan itu dikumpulkan buat sementara waktu. Jadi kita tahu bila ternakan ini kekurangan makanan, kadang-kadang bencana kita melibatkan beberapa hari Jadi dalam tempoh tersebut kekurangan makanan, tentu badan mereka susut dan sebagainya. Jadi kita akan beri bantuan dalam memberikan rawatan dan sebagainya Jadi doktor, terakhirnya rumusan kepada perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan kesan bencana terhadap haiwan ini. Yalah, secara kesimpulannya saya boleh katakan bahawa selalunya bila berlaku bencana memang kesan turut menimpa kepada haiwan peternakan dan hidupan liar ni lah. Tapi sebenarnya kita boleh kurangkan risiko kesan ini melalui bantuan-bantuan yang kita boleh sediakan lah untuk mengurangkan risiko inilah Dan melalui perubahan minda masyarakat kita yang lebih prihatin dan sedar tentang keperluan ini, saya rasa kerjasama dapat diberilah oleh orang awam dan juga di kalangan peternak-peternak kita sendiri bagi sama-sama jabatan menguruskan haiwan peternakan kita di masa-masa bencana inilah.
Tapi yang paling penting sekali adalah kerjasama lah ya. Ya. Kerjasama peternak kita, kerjasama orang awam untuk memberikan maklumat-maklumat berkenaan dengan peternakan itu supaya kita tahu berapa populasi ternakan yang ada untuk kita sesuaikan dengan berapa banyak bantuan yang perlu kita sediakan ya. Dan melalui kerjasama ini tadilah kita dapat membuat tindakan lebih awal untuk mencegah risiko yang lebih besar berlaku ataupun kerugian lebih besar berlaku pada peternakan kita. Ya, sekiranya semua pihak bekerjasama, tak adalah haiwan ini perlu menjadi mangsa bencana lah. Ya, betul. Dan Doktor, kita nak ucapkan terima kasih Doktor pada hari ini kerana sudi hadir ke Konti untuk kita berbicara berkenaan dengan kesan bencana terhadap haiwan. Jadi perlulah membuat persediaan lebih awal supaya semua tidak panik lah ya, dan tahu dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Suratan Kamarudin yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia kerana sudi hadir ke Konti pada pagi ini. Doktor, terima kasih Doktor. Terima kasih juga kepada pihak RTM yang sudi menjemput BPS lah. InsyaAllah di lain sarang kita akan berjumpa kembali Doktor. InsyaAllah. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita pagi ini yang turut bersama-sama untuk membantu dalam siaran Facebook Live pada pagi ini. Wahidah Yaakob, terima kasih banyak-banyak. Dan boleh tonton kembali siaran kita ini di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami hanya di Nasional FM kerana pukul 11 nanti, 11 pagi tepat pukul 11 kita akan ikuti berita dan selepas itu kita akan teruskan siaran. Dan jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.